PRK Cameron Highlands saksikan pertembungan 4 penjuru. Pengisytiharan keputusan. Tragedi berkelah, pemuda lemas ketika selamatkan adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Izrina Amir Hamzah dalam Buletin 1.30 12 Januari. Pilihan raya kecil PRK Cameron Highlands menyaksikan pertembungan 4 penjuru antara calon Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan 2 calon bebas. Senarai calon bertanding dimuktamadkan Pegawai Pengurus PRK Cameron Highlands, Dato' Ishak Mat Nafis pada pengumuman jam 10.40 pagi tadi di Pusat Penamaan Calon SMK Sultan Ahmad Shah Tanah Rata selepas proses penamaan calon tamat. Calon layak bertanding daripada Pakatan Harapan adalah M. Monogaran, Barisan Nasional Ramli Muhammad Noor, 2 calon bebas Salahuddin Abdul Talib dan Wong Seng Yi. Kesemua mereka mengemukakan borang pencalonan masing-masing sebelum tempoh sejam penamaan calon tamat tepat jam 10 pagi tadi. Penyokong mula berkumpul dan berharap memberi sokongan kepada calon masing-masing sejak pukul 8 pagi lagi. PRK itu diadakan susulan keputusan Mahkamah Pilihan Raya membatalkan kemenangan bekas penyandang Datuk C. Sivaraj pada Pilihan Raya Umum ke-14 PRU14 selepas memutuskan berlaku amalan rasuah untuk mempengaruhi pengundi di kawasan itu. Hari pengundian ditetapkan 26 Januari ini. PRK by-election is going to be a tough one. We will respect our opponents and the only way out for us is to campaign very hard on the ground. No other way. Undi main masyarakat deh. Barisan Nasional. Jangan lupa. Hari ini saya ambil inisiatif ni bertanding tangan PRK kecil ni supaya third voice daripada farming community, daripada environmentalist dapat dinyalakan dan dapat diambil perhatian oleh seluruh dunia, bukan Malaysia saja. Di kursi Parlimen Cameron Highlands, kerana saya merasakan bahawa perubahan yang besar perlu berlaku di Cameron Highlands yang saya kira banyak tertinggal dan terbenci daripada arus pembangunan negara. Khususnya di kawasan-kawasan pendapatan orang asli, di kawasan Felda dan juga di kawasan-kawasan kampung tradisi. Jadi saya akan perjuangkan isu-isu dan masalah yang menghadapi di Parlimen. Presiden Parti Progresif Penduduk MyPPP, Tan Sri M. Kevias mengumumkan tarik diri daripada bertanding dalam pilihan raya kecil PRK Cameron Highlands di saat akhir. Beliau yang sebelum ini mengesahkan akan bertanding bagaimanapun memaklumkan akan menyokong dan membantu kempen untuk calon Pakatan Harapan. I hereby announce that I will not be running as a candidate in this election. I will be openly and aggressively supporting Pakatan Harapan's candidate. They can count on us to stand with them and bring all our support to the ballot box for them. Beliau berkata demikian kepada pemberita di Pusat Penamaan Calon PRK Cameron Highlands di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Ahmad Shah Tanah Rata, Cameron Highlands. Selepas mengesahkan akan bertanding Ahad lalu, Tan Sri M. Kevias juga mendapat tentangan daripada anggota parti yang berpihak kepada Datuk Seri Maglindanus de Cruz yang melarang beliau menggunakan logo parti MyPPP kerana kedudukannya yang didakwa bukan lagi presiden dan ahli parti. Sementara itu, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengumumkan pertambahan 18 saluran baru di pusat mengundi yang mempunyai ramai pengundi berdaftar. Pengurusinya, Azhar Azizan Harun berkata, usaha itu dilakukan selaras dengan penambahbaikan yang dilaksanakan pihaknya bagi memudahkan pengundi menunaikan tanggungjawab mereka. Kemudiannya, kita menambahkan 18 saluran baru di pusat mengundi yang ramai pengundi berbanding 70 saluran terdahulu. Sekarang kita ada 88 saluran. Penambahan petak undi
di dalam tempat mengundi, di dalam saluran kepada 3 petak undi, di mana amalan sebelumnya adalah 2 petak undi. Selain itu, SPR juga bakal menyiarkan proses pengiraan undi secara langsung melalui media sosial agensi itu. Tambahnya, pengumuman keputusan akan dilakukan sebelum jam 10 malam. Pihaknya turut menjangkakan 70% keluar mengundi untuk pilihan raya kecil kali ini. Kepada pengundi, mereka disaran membuat semakan daftar pemilih lebih awal bagi mengetahui maklumat pusat mengundi. Disempurnakan oleh Vivo V11 dan Vivo V11i. Bekas pengerusi agensi kerajaan dan seorang ketua pegawai eksekutif CEO wanita sebuah syarikat swasta yang direman 4 hari lalu sejak Rabu lepas dibebaskan dengan jaminan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Berita itu dikeluarkan oleh Magistrate Atikah Abu Hassan di Mahkamah Putrajaya pagi tadi selepas tempoh reman kedua-duanya tamat hari ini. Kedua-dua tertuduh masing-masing dibebaskan dengan jaminan RM50,000 dengan seorang penjamin. Lelaki bergelar Datuk berusia 64 tahun dan wanita 32 tahun itu ditahan pada jam 5.20 petang Selasa lalu ketika memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya bagi membantu siasatan berhubung kes agensi kerajaan itu yang membabitkan satu kontrak bernilai lebih RM99 juta. Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 23 Akta SPRM 2009 kerana menggunakan jawatan atau kedudukan untuk suapan pegawai badan awam. Seksyen itu memperuntukkan hukuman penjara maksimum sehingga 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda jumlah atau nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana-mana yang lebih tinggi jika sabit kesalahan. Menurut sumber, lelaki itu dipercayai menggunakan jawatan dan kedudukannya untuk mencadangkan sebuah syarikat secara lantikan terus dalam projek kempen periklanan digital bagi pasaran China dalam tempoh 2018 hingga 2020. Projek kempen yang dianggarkan berjumlah lebih 99 juta itu menggunakan peruntukan agensi berkenaan. Polis sedang memburu 2 lelaki yang membuang pistol ketika melarikan diri daripada pemeriksaan polis di Jelutong, Pulau Pinang awal pagi tadi. Selain sepucuk pistol, polis juga merampas 7 butir peluru yang dibuang oleh suspek. Ketua Polis Daerah Timur Laut, ACP Cik Zamani Cik Awang berkata, pasukan rondaan terserempak dengan 2 lelaki menaiki motosikal dalam keadaan mencurigakan dekat flat Taman Seri Perak, Jelutong kira-kira jam 2 pagi. Ketika menghampiri mereka untuk melakukan pemeriksaan, suspek bertindak memecut menuju ke arah lebuhraya Tun Dr. Lim Chong Eu. Sebelum memasuki lebuhraya, mereka membaling beberapa objek ke atas jalan raya dan melarikan diri dengan memandu melawan arus trafik. Pemeriksaan mendapati suspek membuang pistol jenis Smith & Wesson dan satu kelopak dengan 7 peluru bersaiz 9mm. Polis turut menjumpai motosikal ditinggalkan suspek berhampiran sebuah restoran di Sungai Pinang. Pemilik motosikal telah dikenal pasti dan gerakan mencari suspek dipergiat di kawasan sekitar. Kes disiasat ikut Seksyen 8 Akta Senjata Api 1971 dan Seksyen 8-A Akta Senjata 1960. Niat mahu menyelamatkan adik daripada lemas, sudahnya dia sendiri yang menemui ajal. Kejadian berlaku lewat petang semalam tidak sampai 2 jam selepas mangsa bersama 10 ahli keluarganya berada di kawasan perkelahan air terjun Belukar Bukit di Kuala Berang, Terengganu. Komando Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Berang, Zuraidi Muhammad Yusof berkata pihaknya menerima panggilan daripada orang awam berhubung kejadian itu pada kira-kira jam 6 petang semalam. Laporan awam menyebut kejadian berlaku 15 minit sebelum itu. Adik kepada mangsa hampir lemas dan mangsa ingin menolong adik dia, dan dalam masa yang sama kemungkinan keletihan dan telah tenggelam. Adik mangsa telah diselamatkan oleh orang awam yang berada di tempat kejadian dan didapati pengsan. Anggota kita membuat CPR untuk menyedarkan mangsa lah.
Menurut Zuraidi, mayat mangsa ditemui kira-kira jam 6.45 petang, 20 meter dari lokasi mangsa dilaporkan hilang. Mangsa yang juga bekas penuntut Akademi Binaan Malaysia ABF Johor Bahru dikenali sebagai Muhammad Aisar Hisham Muhammad Kamal, 22 tahun. Mayat mangsa dibawa ke unit forensik Hospital Hulu Terengganu untuk bedah siasat, manakala adik mangsa Nur Aifa Diana, 21 tahun, turut menerima rawatan di hospital yang sama dan dilaporkan dalam keadaan stabil. Di Bacuk, Kelantan, seorang pelajar tingkatan 1 turut lemas selepas tergelincir dari atas batu benteng pemecah ombak. Beberapa ahli keluarga cuba menyelamatkan mangsa tetapi gagal kerana ombak besar. Kejadian berlaku di Pantai Kemayang, Bacuk. Mangsa Muhammad Fakri Amin Muhammad Asri, 13 tahun, dipercayai sedang berjalan di atas batu benteng pemecah ombak dan secara tiba-tiba terjatuh ke dalam air jam 6.15 petang semalam. Kakaknya Nur Atiyah, 20 tahun dan seorang lagi rakannya bertindak menyelamatkan mangsa namun gagal. Mangsa akhirnya ditemui jam 12.30 malam tadi pada jarak 30 meter dari tempat kejadian. Mangsa datang bersama dengan keluarga. Mangsa telah cuba diselamatkan oleh pihak keluarga. Malangnya mangsa tidak dapat diselamatkan dan telah dibawa oleh arus yang deras disebabkan cuaca dalam keadaan ombak masih bergelora untuk pada musim sekarang inilah. Jenazah mangsa dibawa ke Hospital Raja Perempuan Zainab II, Kota Baru untuk bedah siasat. Mangsa berasal dari Lundang, Kota Baru, datang ke pantai itu bersama 6 ahli keluarganya termasuk ibu, kakak, adik dan rakan kakaknya. Kira-kira 100 hingga 150 kereta rosak atau lupus musnah dalam kebakaran di depo simpanan kereta Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di Jalan Chan Saulin kira-kira jam 2 pagi tadi. Ketua Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Kuala Lumpur, Muhammad Hafiz Yaakob berkata, seramai 57 anggota, 4 jentera FRT, 3 lori tangki, 3 unit bermotor bomba RIM dan 1 jentera unit bantuan perkhidmatan kecemasan EMRS dikejarkan ke lokasi sebaik menerima panggilan. Sebaik tiba di lokasi, api sedang marak membakar kawasan depo berkenaan yang menempatkan kereta lupus. Bagaimanapun, kebakaran dapat dipadamkan selepas hampir 3 jam kemudian. Siasatan mendapati kebakaran membabitkan keluasan lebih kurang 2,800 meter persegi dan memusnahkan kira-kira 100 kenderaan yang diletakkan dalam kawasan depo berkenaan musnah akibat kejadian itu. Punca kebakaran masih dalam siasatan. Sudah 4 musim berputih mata. Musim ini, padi yang sepatutnya dituai hujung bulan ini juga masih kosong, tidak berisi. Bukan serelung 2 tetapi kira-kira 350 hektar membabitkan seramai 3,000 petani di kawasan Simpang Ampat Perlis berdepan masalah padi angin. Ini visual yang kami rakam di Kampung Sungai Padang dan Jawi 100. Dari jauh, padi nampak tumbuh menghijau seperti biasa. Hakikatnya, kawasan ini yang paling teruk diancam masalah padi angin di Perlis. Dakwa penduduk masalah padi angin yang berlaku itu antara yang terburuk dalam tempoh 3 tahun kebelakangan ini. Kata petani, mereka buntu dengan masalah itu biarpun sudah mengikut segala proses dan prosedur tanaman yang betul. Termasuklah menggunakan baja dan racun yang dibekalkan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA. Malah benih padi yang digunakan itu bukan dibeli melalui pasaran gelap, sebaliknya diiktiraf oleh Jabatan Pertanian. Padi angin ni, bila dia naik nanti, bila dia tinggi daripada padi anak padi kami tu, dia akan tumbang. Dia akan tindih padi-padi kami tu semua. Jadi dia sendiri pun, selepas dia tumbang tu, dia sendiri pun relai bawah dia tu habis. Luruh habis. Semua tinggal jerami saja. Jadi apa yang kita nak dapat lepas tu? Berbanding dahulu, mereka mampu menuai antara 7 hingga ke 9 tan padi bagi 1 hektar sawah. Tetapi sejak dilanda masalah padi angin, pernah cuma 1 tan padi saja dapat dituai. Masa sendiri lah juga, pendapatan korang. Belanja banyak. Kita tumpu ke padi je lah. Padi je lah, tak ada lain. Setakatlah berapa modal kita dapat pula? Walung, itu 800 ya. Belanjaan je. Itu memang. Kita nak dapat balik tu? Tak nak kata tak kenal. Kalau boleh tu nak carilah macam mana apa dia racun dia. Kalau rumput tu kita tahulah kata macam mana jenis rumput, jenis racun. Macam padi angin tak nak buat. Kalau kita racun dengan padi ni sekali dengan padi angin semua, dengan padi kita jadi sama.
Itu yang jadi masalah tu. Kegelisahan petani tidak terhenti di situ. Mereka turut berdepan serangan siput gondang emas yang menyebabkan kehilangan sehingga 93% hasil padi. Difahamkan kira-kira 6 guni siput gondang ini dikutip dari beberapa petak sawah padi sahaja. Menteri kena ambil tindakan berkenaan dengan padi yang ini. Sebab Pak Tani pun cuma hasil dia daripada sawah-sawah lah. Kalau kita kata bendang tak dapat hasil, makna Pak Tani tak mundur lah. Tak boleh pergi ke depan, nak dengan anak sekolah, perbelanjaan lagi. P&G Malaysia, pemilik jenama shampoo popular Pantene, menjangkakan maklum balas yang positif terhadap pelancaran rangkaian penjagaan rambut terbarunya, Pantene Pro-V Micellar Collection. Dilancarkan dengan kerjasama Watsons, koleksi penjagaan rambut Pantene ini menggunakan teknologi terkini, Micellar Water, yang dikatakan mampu membersihkan rambut daripada minyak dan kotoran tanpa mengeringkan rambut. Pantene Micellar is actually giving a very new experience for people to wash their hair by making sure that it's also gentle on the scalp, because these days you normally tend to think that shampoo would actually strip your nourishment, but with Pantene Micellar it can also give you a deep cleansing experience but yet also still moisturizing and nourish your hair at the same time. Digabungkan dengan formula ikon Pantene Pro-V, Pantene Pro-V Micellar Water didatangkan dengan 2 koleksi, Detox and Purify dan Detox and Moisturize. Sukan. Pasukan Hoki Terengganu THT menamatkan penantian 4 tahun selepas berjaya merangkul Piala Sumbangsih buat kali pertama. THT menewaskan kelab Uni KL menerusi pukulan penalti shootout 3-1 selepas terikat 2-2 tamat masa penuh. THT bermula garang meledak jaringan pertama melalui pukulan sudut penalti penyerang sensasi kebangsaan Faizal Saari pada minit ketiga hasil antara pemain import Korea Selatan Jun Meng-ji. THT yang dibimbing pengendali baru I Vigneswaran terus mengasak kebulauan dan hasilnya pemain import Korea Selatan Jang Jong-hyun berjaya menjarakkan jurang 2-0 hasil pukulan sudut penalti pada minit ke-15. Tersentak dengan jaringan itu, skuad Uni KL yang dibimbing Arul Sebaraj menukar taktikal perlawanan. Razi Rahim merapatkan kedudukan 1-2 melalui pukulan sudut penalti pada minit ke-30. 5 minit berselang, Razi sekali lagi berjaya menjaringkan gol penyamaan juga melalui pukulan sudut penalti hasil hantaran Kapten Marhan Jalil. Keputusan kekal 2-2 hingga tamat perlawanan memaksa pemenang ditentukan melalui pukulan penalti shootout. Dan THT memastikan kemenangan pertama buat pasukannya musim ini dengan kemenangan 3-1. Piala Sumbangsih disampaikan pengurusi jawatankuasa pembangunan belia, sukan dan NGO negeri Wan Sukairi Wan Abdullah. Sementara itu, aksi pembukaan Liga Hoki Malaysia juara Piala Tan Sri P. Alexandra 2019, tenaga nasional berhad TNB mengutip 3 mata apabila menewaskan pasukan Universiti Teknologi Mara UiTM 4-1. TNB menggegar gawang UiTM seawal minit keempat melalui jaringan padang Muhammad Ramadan Rosli. 2 minit kemudian, Muhammad Akimullah Anwar Esuk menambah jaringan kedua TNB melalui gol padang. TNB tidak menunggu lama untuk terus menjarakkan jurang dengan gol ketiga hasil gol padang Teguh Ahmad Tajuddin Teguh Abdul Jalil pada minit ke-11. UiTM cuba mengejar dan peluang pukulan sudut penalti tidak disiakan Muhammad Izwan Azhar pada minit ke-17. Pada suku ketiga, TNB terus gah menambah jaringan, kali ini hasil gol padang Firhan Ash'ari pada minit ke-41.